Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dino Channel. Okey, kalau hampa tengok dalam episod sebelum ni, saya dah share dengan hampa beberapa barang yang saya tukar ataupun saya restore balik selepas berlakunya kemalangan hari tu. Kalau hampa tengok yang saya tukar hari tu ni, antaranya adalah footrest, yang saya tukar juga adalah handlebar, dan juga saya tunjuk kat hampa macam mana kita nak repair balik kita punya brake lever yang dah bengkok tu. Jadi hari ni saya nak tunjuk beberapa jajan yang mungkin saya dah order tapi saya tak sempat pasang hari tu. Hari ni kalau hampa tengok di depan saya ni antara beberapa jajan yang dah sampai, iaitu kalau hampa tengok kat depan ni adalah windshield yang saya akan pasang. Sekejap saya akan cerita apa different antara yang saya dah buat secara DIY dulu dengan yang baru sampai ni. Yang keduanya, kalau hampa tengok side mirror kat sini, okey, yang ni antara side mirror yang mungkin saya akan pasang sekejap lagi, menggantikan side mirror lama saya lah. Kalau hampa tengok side mirror lama saya tu jenis square, jadi memang ramai tanya dekat mana saya beli side mirror tu. Lah ni pun dah ada dalam Shopee, dan hampa boleh carilah kalau hampa berminat dengan side mirror yang sama. Dan mungkin selepas ni saya akan beli side mirror yang baru untuk tunjuk dekat hampa yang memang saya berkenan dengan side mirror yang baru saya nak beli yang akan datang ni. Saya akan kongsi dalam video yang nak main. Yang seterusnya kat sini, kalau hampa tengok jajan yang saya akan pasang juga hari ni adalah kita punya clutch dengan brake lever ni. Kita akan gantikan dengan clutch dengan brake lever yang lama, sebab yang tu dah pun kurang cantik bagi saya. Yang ni saya nak gunakan untuk yang baru ni. Okey, yang seterusnya kat sini yang sampai sekali dengan set yang saya order bersama dengan saya punya brake lever ni. Depa bagi sekali dengan RCB punya total grip dengan handle grip ni. Jadi yang ni saya ingat saya nak simpan dulu, saya tak mau pakai lagi. Dan dia juga bagi dekat kita satu macam mask lah dekat sini. Okey, mask ni dia bagi percuma dekat saya. Yang mana hampa tengok kat sini dua barang ni. Yang ni saya takkan guna hari ni, saya takkan tukar. Yang ni saya akan tukar. Dan yang seterusnya hari ni, kalau hampa tengok kat depan saya ni, yang ni saya order juga sebab saya punya brake pad tu dia dah makan sebelah. Jadi walaupun dia masih makan dengan cantik, cuma saya nak tukar untuk lebih ciri-ciri keselamatan tu lebih lagi lah. Sebab menangkan kita baru berlaku kemalangan, kita nakkan benda-benda safety ni kita lebih utamakan. Walaupun memang masih lagi dalam keadaan baik, tapi kita nak juga make sure kata benda ni kita tukar. Okay, jom kita tengok. Saya nak explain dulu ke hampa sekali lagi berkenaan dengan kita punya windshield. Okey, so benda pertama yang saya nak share dengan hampa adalah berkenaan dengan kita punya windshield ni ataupun tanjak, yang ramai panggil tanjak ni. Ini adalah windshield untuk bahagian depan. Kalau hampa tengok sekarang ni, windshield ni kenapa saya order daripada jenis RS150 ni, sebab cutting ni memang agak sesuai untuk kepala VF3i bagi hampa yang mungkin nak menggunakan tanjak ni. Kalau hampa tengok di bahagian depan ni, okey, macam yang saya tunjuk sekarang ni, okey, memang dia suit masuk ke bahagian sini. Kalau hampa tengok cutting bahagian kepala ni pun memang nampak cantik. Jadi untuk kita pasang kepada VF3i ni memang tak jadi masalah, sebab nanti mungkin kaki ni saja, kalau hampa tengok ni mungkin yang akan ada panjang sikit, tapi tak apa, nanti saya pasang dulu. Saya akan tunjuk ke hampa macam mana kita nak pasang. Yang ni kalau hampa tengok, dia akan main sekali bracket ni dan juga 4 skru dia akan bagi sekali bersama dengan package ni. Harga dia sekarang ni lebih kurang dalam RM48 sampai ke 100 lebih pun ada lah, bergantung pada mungkin jenis penjual dan juga yang kualiti barang yang dia bagi ke hampa. Yang keduanya, kalau hampa mungkin tak mau beli barang ni, rasakan dia punya harga terlalu mahal, mungkin hampa boleh consider untuk buat yang macam saya tunjuk kat hampa sebelum ni. Yang ni saya buat menggunakan material plastik lah, material plastik yang daripada Baldi. Kalau hampa tengok yang sebelum ni, saya pernah share dalam video tutorial macam mana kita nak buat. Yang ni pun sampel yang saya dah buat sebelum ni, saya tak mau pakai lah. Saya nak tunjuk dekat hampa yang kita nak pakai yang baru ni. Apa kelebihan yang baru ni? Okey, kelebihan yang baru ni, dia punya material lebih keras. Jadi bila angin kuat, dia tak bend lah, dia tak orang kata apa, melengkung, ataupun dia tak jadi lembek apabila kena angin terlalu kuat. Yang ni dia pun tak ada masalah. Kalau hampa pasang elok-elok, memang dia kuat. Kalau kena angin pun dia taklah terlalu lembek sangat. Tapi kalau hampa nak lebih kuat, hampa boleh pakai material yang jenis PU, dia lebih keras, ataupun hampa boleh pakai yang daripada jenis pack PVC tu. Yang tu memang lagi kuat. Jadi untuk hampa bentuk pun memerlukan hampa punya kreativiti lah. Okay, cuma yang ni kalau hampa tengok, kenapa saya nak tukar, sebab dia dah pecah akibat terjatuh lah. Okay, yang ni dah pecah sikit, tapi ni pun dah ada pecah sikit. Jadi saya nak gantikan yang ni untuk ambil mood baru. Okay, kalau hampa tengok ini, sekejap lagi saya akan pasang. Yang mana dia punya design ni memang bagi saya antara design yang mungkin suit untuk pakai pada motor saya. Okay, so benda kedua yang saya nak tunjuk kat hampa ni adalah saya punya brake lever dengan clutch lever yang saya order. Kalau hampa tengok ni, brand clutch lever ataupun brake lever kita ni adalah daripada brand API lah. Okay, Premium CNC Brake and Clutch Lever. Jadi kalau hampa tengok dekat sini, kenapa saya pilih yang ni? Satu, sebab mungkin harga dia tak terlalu mahal dan tak terlalu murah. Jadi dia punya design ni, saya minat warna hitam, dan saya tak pilih lah warna macam silver ataupun warna biru mengikut warna motor. Saya nak warna hitam ni nampak lebih premium lah. Yang keduanya, dia gabungan warna merah ni nampak cantik. Dan yang ketiganya, sebab dia punya
brake lever ni boleh adjust, okey, sampai 7. Ada setengah boleh adjust sampai 4 saja. Memang kalau hampa tengok di sini, dia punya brake lever ni boleh adjust, okey. Dia punya panjang dan pendek dia tu. Yang ni saya suka. Yang keduanya, kalau tengok di sini dari segi dia punya design ni, dia ada buat bonggoi kat sini untuk hampa lebih grip apabila hampa gunakan kita punya lever ni. Kalau berbanding dengan yang hard setengah tu, dia sama saja. Mungkin setengah orang dia tak sesuai, dia ataupun dia tak suka ada bonggoi ni, mungkin sebab mengganggu masa dia bawa. Tapi saya berkenan jenis ni sebab bila kita pegang ni, dia ada lebih grip dan kat ujung sini pun jari kita tak bergerak lah. Okay, jadi kalau hampa tengok sini, ini antara pilihan yang saya ambil. Okay, daripada jenis API ni mungkin hampa boleh consider, ataupun hampa nak beli yang brand yang SYM tu pun ada, tapi dia punya harga tu agak tinggi lah, lebih kurang dalam 80 ke 90 ringgit. Yang ni hanya dah lebih kurang sekitar 30 berapa ringgit, lebih kurang macam tu saja, 30 ke 35 ringgit kalau tak silap saya. Okay, jadi ni hampa boleh tengok sendiri dalam Shopee lah. Alright, yang ni untuk kita punya brake, yang ni untuk kita punya clutch. Ada juga 7 tingkat untuk kita adjust dia, panjang dan pendek dia memang boleh adjust. Kalau hampa tengok, okay, bila kita adjust ni, dia akan naik dan turun lah. Tak terlalu lebih banyak sangat, sebab kalau dia ada 4 saja tu, dia perubahan dia terlalu banyak. Bila hampa ubah satu-satu tu, dia jadi banyak. Yang ni bila 7, dia punya perubahan dia tu naik sikit. Jadi hampa pun tak terasa sangat dia punya perubahan tu mendadak naik. Alright, sini dia ada dia punya adjuster lah. Alright, tu untuk kita punya clutch dengan brake lever. Ini adalah brand yang saya pilih untuk motor saya kali ni. Okay, so barang ketiga yang saya nak share dengan hampa ni adalah saya punya side mirror yang saya baru beli ni. Kalau hampa tengok sini, side mirror ni bukan original Rizoma, tapi dia jenis design cutting sama, dan depa bubuh di sini brand dia Rizoma lah. Walaupun kat sini kalau hampa tengok di sini dia hanya gunakan kotak yang biasa, jadi ini hanyalah kopi untuk Rizoma, tapi design dia memang sangat-sangat cantik bagi saya, dan puas hati kalau hampa nak beli yang ni, sebab dia punya design ni dia pakai Allen key kat sini. Jadi bila hampa nak adjust tu, hampa just perlu adjust atas dan bawah macam tu saja. Di sini hampa tak perlu bend, dan dia jarang nak rosak kalau macam ni. Berbanding kalau hampa beli yang ada satu dia punya joint bolt kat situ tu, dia mungkin akan lama-lama dia akan terkulai. Jadi yang tu kurang cantik untuk hampa beli. Yang ni antara yang saya berkenan, warna dia hitam, sebab dia punya ni nampak lebih kelas dan lebih premium lah berbanding dengan warna-warna yang gabungan warna yang banyak. Saya tak apa berkenan sangat jenis macam tu. Okay, untuk next project mungkin saya akan beli, tunjuk ke hampa satu side mirror yang jenis yang terbaru sekarang ni adalah jenis side mirror jenis winglet. Yang tu memang nampak lebih sporty dan cantik, sebab bila kita pakai side mirror macam tu, kita ada dua option, sama ada kita nak lipat dia tutup ataupun kita nak buka dia bagi nampak ke belakang. Tetapi untuk keselamatan, saya sarankan ke hampa buka lah. Tapi masa hampa parking, hampa nak bagi nampak cantik, hampa boleh tutup bagi dia duduk dalam keadaan nampak tertutup macam tu. Dia nampak lebih kepada macam winglet. Yang tu yang terbaru yang mungkin saya akan beli nanti. Saya nak tunjuk ke hampa macam mana cutting dan design dia, macam mana cara nak pasang dekat motor kita. Okey, sebab dia ada dua jenis. Satu untuk pasang dekat fairing motor yang jenis sport bike, satu lagi boleh kita pasang dekat motor Kapcai yang macam kita pakai ni. Tapi kali ni apa yang saya nak recommend kat hampa, kalau hampa nak beli jenis ni, memang sekejap saya akan tunjuk selepas saya pasang nampak cantik tak cantik. Saya pun tak tengok lagi, sekejap kita akan tengok macam mana saya pasang. Okey, so barang keempat yang saya nak tunjuk kat hampa ni, ramai yang suka tanya kalau kita nak beli brake pad ni, jenis apa yang sesuai, jenis apa yang cantik, jenis apa yang bagus lah kalau kita nak pakai. Sebenarnya material untuk brake pad ni dia ada banyak. Yang macam saya pernah share dengan hampa sebelum ni dalam video macam mana saya tukar brake pad tu. Saya ada buat tutorial dan saya share material-material untuk buat ataupun material-material untuk brake pad ni. Mungkin yang ni kalau kita tengok yang biasa ni dia gunakan organic lah. Ada yang metallic, ada yang macam-macam lagi material yang hampa boleh tengok dengan harga yang memang lagi mahal, lagi bagus lah. Tapi kalau tengok kat sini, kita pakai ni untuk yang saya dah pernah pakai kat motor saya setakat ni, Tobaki ni antara yang cantik dan bagus. Bila pakai yang ni dia tak ada bunyi, geseran dia pun tak bunyi kasar. Berbanding dengan yang SYM standard, memang bunyi dia agak mengganggu lah. Dia akan bunyi macam bunyi cengkerik tu kat depan dan belakang dia akan bunyi. Tapi bila kita tukar pakai yang jenis Tobaki ni, memang dia tak ada bunyi yang kasar. Yang keduanya, kalau mungkin hampa nak cari dalam pasaran, walaupun hampa tak mau beri brand Tobaki ni, hampa boleh cari dia punya brake pad depan ni jenis RG Sport, okey, ataupun hampa boleh tengok dekat kedai SYM punya model pun dia ada jual. Tapi yang ni dia memang boleh ngam masuk dengan RG Sport. Dan juga kalau tak silap saya 125Z pun lebih kurang sama saja dia punya brake pad ni. Untuk brake pad belakang memang dia tak ada boleh kahwin dengan mana-mana motor kecuali SYM juga, iaitu SYM T2 dengan SYM VF3i ni dia pakai jenis brake pad yang sama, sebab design pad dia tu memang nampak lain sikit.
tapi itu pun senang dapat dah sekarang ni. Kalau hampa tengok dalam beli dalam Shopee, Tobaki punya brand, kalau hampa tengok depan belakang harga dia baru lebih kurang dalam 13 ke 14 ringgit macam tu saja untuk brake pad depan dan belakang. Jadi sangat murah, cuma hampa boleh pasang sendiri, memang lagi baik, harga dia lagi murah untuk hampa dan hampa akan dapat experience yang lebih kalau hampa boleh pasang sendiri. Soalan ni kita nak tukar dah kita punya brake lever dengan clutch lever untuk motor saya ni. Kalau hampa tengok sini, untuk buka tak susah pun, hampa hanya perlu buka satu skru saiz 10 ni, kita buka yang ni, buang dia punya nut bahagian bawah, cabut keluar dan kita pasang saja yang baru. Okey, lah ni kita tengok macam mana saya buat. Okey, soalan ni saya nak buka. Okey, bawah ni dia ada satu nut, hampa perlu tahan lah kat bawah ni. Okey, kita just buka saja dia punya brake lever ni. Okey, satu nut bahagian bawah, satu skru bahagian atas. Ini saja yang hampa perlu buka daripada bahagian sebelah kita punya brake. Okey, jadi cabut saja. Alright, ini yang lama. Okey, kita simpan. Dan ini yang baru. Okey, yang baru ni kalau hampa tengok memang saya suka sebab warna dia nampak kelas dan premium sebab warna hitam dengan gabungan merah ada sikit. Alright, kita masukkan dekat sini. Okey, make sure dia punya lubang ni sama. Okey, sebelum hampa pasang sebab mungkin kalau hampa salah beli, okey dia punya lubang ni mungkin tak sama lah. Tapi yang ni alhamdulillah sama. Okey, masukkan balik saja skru kat sini. Okey, dan belah bawah ni ada satu nut, pasang balik. Settle, kita kunci. Sekarang ni kita boleh lock dah sebelah kita punya lever. Kalau hampa boleh pasang sendiri, inilah kebaikan dia sebab tak banyak modal lah. Sebab kalau hampa upah orang pasang ni memang harga dia biasalah, upah buka pasang pun mungkin boleh 10 ke 15 ringgit. Alright, sebab nak buka kepala semua sekali. Alright, alhamdulillah belah ni settle. Okay, soalan ni kita nak start buka yang sebelah clutch lever. Yang ni pun kita pakai satu saja. Nut kalau hampa tengok kat sini, saya bagi cerah sikit lah. Okay, kat sini pun kita pakai satu saja nut. Okay, kalau hampa tengok kita buka saiz 10. Di bawah ada satu nut bolt. Okay, saiz 10. Kita buka dulu bahagian bawah. Okay, pusing. Yang ni, okay, dia punya nut dah keluar. Okay, sekarang ni tinggal kita punya skru. Yang ni memang hampa tak boleh cabut terus sebab dia pakai trip. Okay, jadi kat sini bila kita buka dia punya skru, hampa boleh nampak trip dia. Jangan tarik keluar, takut nanti rosak dia punya trip kat bahagian situ. Okay, bila kita dah buka ni, okay, di sini saya ada sikit tips nak tunjuk hampa. Bila hampa buka ni, okay, jangan tarik terus, pusing. Okay, pusing macam tu. Okay, baru kita boleh tarik keluar kita punya kabel. Okay, bagi dia duduk keadaan belah atas. Yang ni satu. Yang keduanya, kalau lagi kita tengok yang kita punya lever yang baru, selalunya CNC ni dia tak main cun ngam macam yang asal ni, walaupun dia punya plug and play saja. Yang bahayanya apabila kita masukkan kita punya kabel ni, okey, bahagian sini masuk tak rapat. Okey, jadi kabel kita tak masuk dalam slot betul-betul macam tu. Yang ni yang paling bahaya. Sebab itulah kebanyakan bila orang pasang yang CNC punya, kabel kita cepat putus. Sebab dia punya geseran kat bahagian sini ni ada terlalu banyak sangat. Sebab dia punya bahagian sini, dia punya slot ni tak masuk cantik. Dan juga dia punya kedalaman lubang ni tak betul. Jadi macam mana kita nak solve problem tu? Okay, jadi saya tunjuk kat hampa ni. Untuk yang CNC punya, kalau tengok kat sini, okay, yang ni CNC punya. Untuk sebelah clutch ni memang sangat penting. Belah brake tak ada masalah sangat. Okay, dekat sini kalau boleh hampa ambil pisau macam ni, hampa kikis semua bahagian dalam ni. Okay, bahagian dalam ruangan yang kabel nak masuk ni. Sebab kita tak mau dekat sini ada bahagian-bahagian yang tajam. Okay, sebab sini ini yang boleh menyebabkan kita punya kabel kita cepat putih. Yang ni hampa perlu gosok dengan pisau macam ni. Buang semua bahagian-bahagian yang ada rubi-rubi yang tajam. Kadang-kadang mereka buat ni, CNC ni dia punya masalah dia bila dia ada lebihan besi kat sini ni, mereka tak betul-betul trim. Tapi yang originalnya, yang tu sebab memang mereka akan buat bagi cantik lah. Yang ni yang cerai punya. Okay, jenama orang tak apa, aftermarket. Yang ni biasalah, mereka bukan buat 100% buat brake lever ni. Sebab mereka ada barang lain lagi mereka buat kan. Jadi bila kita dah cuci bahagian sini, lopak dia memang jangan duk sengkang. Sebab nanti dia patah. Dia punya lubang ni saja yang hampa perlu kikis. Bagi untuk bahagian tepi-tepi ni, dia tak ada besi-besi lebihan tu yang akan buat dia duk potong kita punya kabel. Itu yang pertama. Okay. Yang keduanya, untuk lubang ni, okay, nampak dalam ni, tadi saya dah korek dah sikit. Macam mana cara kita nak korek dengan mudah? Yang ni hampa tak boleh pakai mata drill lah. Yang ni hampa hanya boleh pakai mata screwdriver ni, yang pipih ni. Macam mana kita nak buat? Sebab kita nak bagi dia punya lubang tu flat.
Okey, hampa hanya perlu masuk macam tu. Okey, hampa korek pelan-pelan macam tu saja. Okey, dia akan korek lubang ni jadi lebih cantik sebab dia punya permukaan tu akan flat. Okey, sebab okey nampak dia punya besi tu dia akan keluar. Okey, nampak saya tuang dia keluar. Okey, dia akan jadi nampak macam tu, dia akan jadi dalam sikit. Okey, berbanding kalau hampa tak korek ni, dia punya besi ataupun dia punya kabel tu akan sangkut kat bahagian rubin tepi dan lama-lama dia akan cepat putih. Ni tips yang saya nak kongsi dengan hampa. Kalau bagi hampa yang beli CNC ni, hati-hati. Yang ni yang hampa perlu buat. Hampa kena korek lubang ni bagi dalam sikit supaya kabel kita masuk cantik. Tapi kalau dah kabel tu masuk elok, tak perlu korek lah. Cuma kebanyakan memang lubang ni dia cangkat sikit. Dan juga pada bahagian hujung ni, rubin-rubin ni dia ada bahagian yang tajam dan lebihan besi tu yang akan potong kita punya kabel bila lama-lama. Okey, lah ni jom kita pasang balik. Okay, soalan ni kita nak pasang dah. Bila saya dah korek dah tadi, kalau hampa tengok lah, lubang ni pun dah dalam dah. Bahagian sini pun saya dah cuci dah tadi. Okay, bila kita masuk balik pun sama. Bahagian ni ke belah atas dulu. Okay, kita masukkan kat belah sini sebab kita nak pastikan dia masuk slot cantik. Pusing. Okay, bila kita pusing ni, kabel masuk tak ada masalah. Okay, kita twist. Masuk balik macam biasa. Okay, bila kita masuk ni, try dulu. Okay, Alhamdulillah tak ada masalah. Kabel pun tak ada bunyi plek-plek. Sekarang ni kita dah boleh start pasang balik dia punya skru dekat bahagian atas. Okay, make sure sini ni yang paling penting sebab dia punya kabel ni akan selalu putih kalau hampa tak pasang betul-betul sebab dia punya lubang tu memang sangat-sangat penting bagi kebanyakan orang yang saya tengok duk pasang kabel banyak putih tu memang tu sebab dia punya rubin tepi tu dia ada lebihan besi yang hampa tak clean betul-betul. Okay, jadi bila dia ada lebihan besi itulah yang masalah paling besar untuk orang yang pasang CNC punya clutch lever, okay, ataupun jenis aftermarket punya clutch lever ni, itu masalah utama yang hampa tak tengok lah. Okay, yang keduanya tentang dia punya lubang dalam ataupun cangkak tu memang hampa kena korek sikit bagi dia dalam sebab kadang-kadang track kabel tu dia masuk tak betul, dia ada sengit sikit kabel pun boleh menyebabkan kabel lama-lama dia jadi putus. Okay, tapi kalau hampa beli yang dah okey cantik, tak perlu buat apa lah. Yang ni saya cerita tentang kalau hampa beli yang murah punya. Okay, ini yang selalu jadi. Okay, dia punya bahagian sini memang akan ada masalah. Right, so sekarang ni kita tengok, kita bagi panjang sikit. Okay, kita tarik clutch pun tak ada bunyi yang plek-plek dan kita punya kabel pun intens cantik saja. Okay, itu cara macam mana kita nak selesaikan masalah kalau kita beli yang CNC ataupun kita beli aftermarket punya brake lever dan juga clutch lever. Soalan ni saya nak pasang balik kepala dulu. Okay, bila kita pasang kepala ni lagi, baru kita akan pasang balik side mirror dan juga kita akan pasang cover atas ni sebelum kita pasang windshield. Okay, untuk pasang windshield ni saya akan tunjuk macam mana cara kita nak buang kita punya windshield yang lama dekat kepala motor kita sebelum kita pasang windshield yang baru. Soalan ni jom kita pasang dulu side mirror ni sebelum kita pasang kat motor sebab side mirror ni dia akan main dalam beberapa peringkat yang kita kena pasang. 2 peringkat iaitu hampa pasang di sini dulu baru pasang kat motor sebab di motor nanti kita nak kena pasang bracket untuk windshield sekali. Jadi kita tak boleh nak pasang direct di motor macam tu saja. Okay, di sini kalau hampa tengok dia bagi sekali dengan dia punya holder untuk bahagian kita punya handlebar. Okay, untuk pasang kita punya side mirror ni. Okay, saya tuang dulu kat sini. Kalau hampa tengok dia ada bagi kat kita juga skru untuk pasang, okay, di kita punya handlebar. Tapi sini dia ada 2 jenis lah. Sebab tu kita boleh pilih yang mana yang kita punya handlebar ni kita pakai jenis skru besar. Okay, dia ada skru kecil satu, okay, skru besar satu. Jangan risau, yang ni memang untuk pasang dekat kita punya handlebar. Okay, kat sini juga dia bagi kat kita Allen key untuk kita pasang kita punya skru lagi. Okay, belah ni, yang ni sebelah kalau kita tengok ada sebelah kiri, sebelah kanan. Yang ni sebelah kanan, tulisan Rizoma duduk belah atas, jangan pasang lagu tu. Tak gitu pasang terbalik, Rizoma duduk belah bawah tu terbalik. Ni reference kita. Okay, yang ni sebelah kiri macam tu, yang ni sebelah kanan. Okay, jadi tulisan Rizoma tu duduk di sebelah atas. Kalau tengok sekarang ni dia dah main standard macam ni sebab dia punya satu yang saya kurang suka sebab tentang kita punya side mirror yang jenis capang ni sebab dia lebih panjang daripada kita punya handlebar. Tapi sebaiknya pakai yang jenis ni untuk measurement. Kalau kita nak lalu dalam suasana ataupun situasi jalan jam ni, kita perlu tengok daripada kita punya side mirror. Jadi bila terlanggak side mirror, tak terlanggak kita punya handlebar, itu lebih baik. Maksudnya side mirror ni dia lebih fleksibel berbanding dengan kita punya handlebar. Kalau langgak handlebar memang akan jatuh terus motor. Okay, kalau tengok kat sini cara nak pasang dia, kita perlu tengok. Okay, dia ada 2 peringkat, iaitu peringkat pertama kita perlu tengok kat sini. Yang ni pasang dekat bahagian sini. Yang ni akan masuk dekat kita punya handlebar nanti. Okay, tengok dekat sini, pasang dia, masukkan satu slot kat sini.
okey, ambil skru yang saiz kecil. Okey, skru saiz kecil ni duduk bahagian dalam sini. Okey, kita pasang gunakan Allen key. Okey, Allen key ni dia dah bagi kat sini, pasang je dulu. Okey, ini untuk bahagian dalam sini. Okey, kita pasang bagi rapat macam tu. Okey, yang ni kita boleh adjust lah. Nanti kita buka balik, kita adjust dekat motor. Nanti kita nak dia duduk belah atas sikit ke bawah sikit, kita boleh adjust. Yang ni kalau kita boleh pasang direct dekat bahagian kita punya handlebar, lebih nampak cantik sebab dia lebih pendek. Okey, sebab kalau tengok kat sini, yang ni dia lebih nampak panjang lah pada bahagian kita punya handlebar. Nanti saya akan tunjuk kedudukan dia dekat handlebar kalau kita pasang direct macam ni. Yang ni kita boleh naikkan ke atas sikit ataupun kita boleh naik turun ke bawah. Kita buka pada Allen key ni saja untuk naik ke atas atau turun ke bawah, kita kunci balik. Yang ni kita akan buka nanti. Okey, tekan pada ujung bawah ni, tekan cap dia. Okey, kita buka cap. Okey, nanti dekat sana kita boleh masuk skru dan kita boleh tutup balik. Okey, yang ni cara kita nak pasang kita punya side mirror. Sebelum kita bubuh dekat motor, pasang di sini dulu. Okey, kunci bagi rapat. Okey, pasang dua-dua belah bagi settle, baru kita pasang. So, ni jom kita pasang balik kita punya kepala motor ni. Sebab lepas pasang kepala ni, kita akan buang windshield ni. Macam mana nak buang windshield, jom kita tengok. Okey, so macam mana cara kita nak buka kalau kita tak mau rosakkan kita punya windshield ni. Kalau boleh, hampa cari benang ataupun benang yang jenis kita duk jet pukat ke, ataupun yang ni benang slot jean. Okey, jadi hampa ambil benang yang macam kalau slot jean ni, dia benang jenis kain. Okey, jadi dia memang cepat putih lah, tapi tak apa. Kalau tengok ni, kita potong. Okey, kita ambil macam ni. Kita kembang dua. Okey, kita kembang dua kita punya benang ni supaya dia lebih kuat sikit. Okey, jadi kalau hampa tengok benang ni dah kita macam gabung bagi jadi dua. Okey, kita suar masuk ke celah dalam ni. Okey, sebab kita nak lalu kot dia punya bahagian bawah kita punya double sided tape tadi. Kalau kita koyak ni mungkin takut lagi kepala ni pun boleh rosak, yang windshield ni pun boleh rosak sebab double sided tape ni kuat. Okey, cara dia kita gosok bawah ni. Okey, kita tarik. Okey, sampai dia punya okey, nampak senang saja. Maksudnya kita punya belen-belen ni kita cuci sajalah. Okey, belah sana pun kita buat sama. Kita tarik dari belah dalam, kita gosok dan kita tarik keluar supaya dia punya windshield ni terpisah daripada kita punya kepala ni dan tak merosakkan dua-dua barang. Okey, ni cara ataupun tips yang boleh hampa guna untuk hampa buka balik apa saja yang menggunakan double sided tape, menggunakan benang. So sekarang ni kita dah buka, nampak dalam ni dia pecah. Okey, dalam ni dia pecah. Okey, yang mana sebelum ni saya pasang double, saya pasang yang baru ni atas yang lama. Okey, jadi sekarang ni kita dah buka. Cuma kita perlu tengok dekat bahagian sini ni. Okey, dia ada sikit kotoran lah yang kita perlu cuci balik. Dan sebelah sini pun sama. Lepas kita buka ni, alhamdulillah settle. So, saya dah ukur tadi bila kita nak menggunakan windshield ni. Okey, bila kita nak pasang dia punya kaki dia akan panjang sikit. Okey, sebelah kiri dan kanan ni dia akan panjang sampai ke sini. Jadi kita kena buat bracket baru. Dan juga bila kita pasang dia nampak terapung sikit lah. Sebab bila kita pasang jenis touring punya windshield ni, dia akan memang nampak tinggi. Tapi untuk kali ni saya nak pasang, saya nak gunakan double sided tape saja. Saya nak attach direct dengan kepala motor ni. Okey, kalau nampak ni, bila kita attach direct dengan kepala motor, dia nampak lebih solid lah. Okey, dari segi rupa bentuk dia, okey, nampak lebih solid. Dia duduk di kepala ni. Okey, daripada sini pun dia taklah nampak terlalu floating sangat di bahagian kepala motor. Okey, sekejap lagi saya akan pasang dulu saya punya side mirror ni. Okey, untuk kita ukur bahagian kaki kanan dan kiri ni ada lebih tak. Kalau tak ada lebih, kita just pasang double sided tape dan kita akan attach direct kepada bahagian kepala motor. Okey, dan kalau masih nampak rasa goyang lagi, kita akan tambah satu bracket. Okey, masuk ke bahagian kita punya side mirror punya tapak ni. Okey, yang tu kalau in case kalau masih bergoyang pada bahagian kepala. Tapi bila kita dah apply double sided tape, bahagian sini dah tak ada goyang, itu dah kira consider okey untuk kita pakai. Okey, setelah ni saya nak pasang side mirror dulu. Macam saya tunjuk gambar tadi, bila kita nak pasang side mirror ni, kita kena buang dia punya cap atas ni. Okey, kita buang dulu cap ni. Kita ambil skru yang saya besar. Okey, kita masukkan dalam ni dan kita pasang dulu terus kat bahagian sini. Sekejap lagi bila kita dah pasang ni, baru kita adjust balik ketinggian kita punya side mirror. Sama ada kita nak bagi dia naik capang ke atas sikit ataupun kita nak bagi dia pusing ke sini sikit. Okey, itu kita buka daripada sini. Kalau yang ni kita nak naik atas ataupun turun bawah, kita boleh buka di sini. Okey, yang penting kita lock dulu bahagian sini. Okey, sebab yang ni lah yang akan menentukan sekejap lagi kedudukan kita punya windshield. Kalau windshield kita sampai ke bahagian sini tak ada sentuhan dengan bahagian sini, kira cantik. Sekejap lagi kita akan ukur balik.
Okey, lah ni kita pasang kiri dan kanan punya side mirror dulu. Okey, sekejap lagi saya akan adjust. Okey, saya akan tunjuk kat hangpa macam mana kedudukan side mirror kita kiri dan kanan bila kita adjust yang ni naik dan kita adjust yang ini. Okey, so alhamdulillah saya dah pasang kedua-dua saya punya side mirror kiri dan kanan. Kalau hangpa tengok ni dia sedikit capang lah, okey, capang ke bahagian tepi ni. Tapi tak apa, sebab memang side mirror ni kalau tengok macam saya kata tadi, bila dia melebihi kita punya handlebar, satu kelebihan apabila kita nak ambil reference point untuk kita masuk dalam kawasan yang sempit, ini adalah reference point kita. Tapi kalau kita ambil pada kita punya handlebar, mungkin sikit berisiko untuk kita berlanggak dan kita jatuh tu lebih tinggi. Okey, tapi kalau untuk kita yang mungkin nak pakai side mirror yang lebih kecil yang akan datang ni, yang saya akan tunjuk hampa, mungkin saya akan beli yang jenis wingletnya, kita akan pasang untuk motor kita. Dia nampak lebih cun dan lebih cantik lah. Okey, tapi buat sementara waktu kita pakai yang ni dulu. Yang ni mungkin nanti bila kita dah dapat motor baru, kita akan pasang yang ni dekat motor baru kita lah. Okay, insyaAllah. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana saya nak fitkan saya punya windshield, okey, untuk kita pasang tanpa pakai bracket pada kita punya motor. Okey, so lah ni untuk pemasangan windshield ni saya nak tunjuk dua option kepada hampa. Yang mana sekarang ni kalau hampa tengok saya dah pasang bracket ni. Okey, bracket ni kiri dan kanan saya dah pasang. Okey. Dia punya bracket ni kalau kita tengok memang mungkin kita kena alter sikit. Okey. Apabila kita nak pasang dekat sini, dia kedudukan dia lebih panjang lah berbanding dengan kedudukan kita punya side mirror ataupun handlebar punya side mirror ni. Memang dia lebih panjang sikit. Jadi apabila hampa tengok kat sini, kita pasang, dia perlu ada satu bracket asing untuk kita letak pada bahagian hujung sini, baru kita boleh tambat dekat bahagian sini. Okey, jadi kat bahagian tengah ni dia still kosong dan memang dia lebih berat lah sebab besi ni sangat berat. Ini option pertama kalau hampa nak pasang. Yang keduanya, hampa kalau nak pasang ni juga, hampa boleh potong sikit dia punya besi ni, hampa bagi pendekkan sikit dan hampa welding, dan hampa tak payah pasang bracket asing dah dekat pada bahagian sini. Okey, hampa hanya potong besi ni bagi pendek, welding balik. Okey, ini option pertama, tapi memang sangat berat lah dia punya option yang pertama ni sebab dia pakai bracket ni dua belah. Okey, sekejap lagi saya tunjuk option kedua kalau hampa nak pasang untuk kepala motor VF-Ri ni menggunakan RS punya windshield ni. Okey, so ni saya nak tunjuk option kedua yang mana kalau kita nak pasang windshield ni direct dengan kepala motor kita tanpa kita pasang bracket tadi. Sebab bracket tadi memang berat lah kalau kita nak pasang, tapi dia lebih kukuh berbanding dengan kita letak macam ni. Tapi yang ni pun kalau kita pasang tak ada masalah, yang mana hampa boleh attach direct saja, okey, ke bahagian kita punya kepala motor ni. Okey, dekat bahagian sini hampa perlu letak double sided tape. Okey, V shape punya double sided tape, letak bahagian sini hampa tempel masuk saja. Yang ni pun dah cukup kuat. Memang saya biasa pasang dah sebelum ni. Kita hanya pasang kiri dan kanan pun cukup kuat. Yang ni kalau hampa pasang di bahagian sini dah cukup kuat untuk hampa tempel dekat bahagian kepala motor ni. Jadi kedudukan dia akan duduk macam tu pada bahagian motor. Kalau hampa tengok sekarang ni daripada bahagian sini pun nampak cantik. Okey. Daripada bahagian sini nampak cun dengan side mirror yang kita pasang. Hampa hanya perlu pasang V-shape punya double sided tape dekat bahagian sini, tapi make sure pasang yang elok punya double sided tape lah, jangan pasang yang biasa punya, takut nanti sampai tengah jalan terbang lah. Okey, yang ni kedudukan dia daripada belah tepi lah, dia tak terlalu terangkat sangat berbanding kalau kita pakai bracket tadi, dia nampak tercunggit sikit. Okey, pada bahagian sini pun nampak tak ada masalah, memang cantik, fit saja dengan kepala motor kita. Jadi pemasangan menggunakan double sided tape ni adalah yang paling cun lah yang saya tengok setakat ni. Alhamdulillah selesai pemasangan semua barang yang rosak daripada motor saya ni akibat kemalangan yang saya tunjuk ke hampa itu. Kalau hampa tengok exhaust ni pun saya dah salin cover yang baru. Yang cover ni pun kalau hampa nak beli lebih kurang 90 ke 100 ringgit lebih jugalah. Tapi yang ni saya ambil daripada motor abang saya sebab dia dah tak pakai dah yang ni. Kalau tengok ni pun dah jimat. Saya dah pasang dah kita punya footrest depan, kiri dan kanan kita pasang baru supaya lebih sedap sikit kita naik. Kalau kita pasang sebelah, mungkin sebelah baru sebelah lama. Okay, kalau hampa tengok yang ketiga saya pasang tu adalah brake lever dengan clutch lever. Kita pasang yang jenis API punya, memang nampak cantik. Okey, kemudian saya pasang Rizoma punya side mirror kiri kanan, cuma nampak capang sikit. Okey, yang ni saya memang kurang puas hati sikit, yang saya akan tukar nanti insya-Allah dalam video yang nak main ni. Saya akan tunjukkan apa jenis winglet punya side mirror yang saya akan pasang. Okey, kemudiannya kat sini kalau hampa tengok kita punya windshield ni, kalau windshield yang lama saya pakai itu adalah windshield yang saya custom buat sendiri. Yang ni adalah yang lebih tinggi sikit, yang mana hampa tengok ni lebih kurang ketinggian lebih kurang sama, cuma dia punya material dia lebih cantik dan material dia lebih kukuh lah. Yang ni daripada RS 150 kita pakai memang fit saja dengan kepala motor kita, yang mana kita pasang hanya menggunakan double sided tape. Kita tak pakai dia punya bracket sebab bracket tu nak kena custom banyak dan dia nampak lebih tinggi lah. Okey, so setakat ni dulu saya rasa perkongsian kali ini. Harapkan perkongsian yang saya bagi ke hampa ni ada sikit manfaat, okey, untuk hampa guna dan hampa kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Okey, kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Channel. Assalamualaikum.